أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا مستقيما يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Mana muka 18 tu je? Tak, Mana nak? Okay. Baru nak masuk situ ya, pembicaraannya. Kata musannaf rahimahullah, pembicaraan hukum orang masbuk. Dia kata sebagaimana dalam huraian yang lepas. Maksud yang lepas, yakni lepas pada muka 10. Kalau kita buka tengok duduk sana dah. Sekarang ni muka 17 dah. Sebagaimana dalam huraian bahasan yang lepas pada muka 10, yakni pada takrif hukum, pada takrif orang masbuk. Dia huraiannya lepas yakni pada takrif orang masbuk. Di muka 10 tu kita ngaji dah. Orang muafiq, orang hodda diri bersama tu imes 20 wignati ke atas. Kira lagu tu mudah. 20 wignati ya dia berdiri bersama imam. Orang tu muafiq. Kalau tak ada masa tu masbuk nama dia. Lepas tu musnad ayat kali lagi bahawa orang masbuk atau makmum masbuk itu, ni ya dah. Jadi sebagaimana dalam huraian yang lepas bahawa orang masbuk, orang yang didahului oleh imam, dia asal makna, atau makmum masbuk, dia tafsir. Padahal masbuk ni tak ada lah orang panggil makmum tu, kena ke makmum je lah. Masbuk ni tak ada imam masbuk. Kalau semai seorang pun tak ada hukum masbuk, kira li makmum je masbuk ni. Atau makmum masbuk itu ialah makmum yang tidak sempat, makmum yang tidak dan tak dapat berjamaah, yakni berjamaah dengan imamnya lah. Makmum yang tidak dapat, tidak sempat berjamaah dengan imamnya, dia mari takbir. Dekat tutup imam pun duduk diri, dia pun takbir Allahu Akbar, tapi dia tak sempat berjamaah bersama imam, berjamaah dalam masa qiyam berdiri imamnya, imam bagi makmum. Tu. Dia tidak sempat berjamaah dengan masa qiyam imamnya. Tidak sempat sekadar takluk pada tidak sempat. Takluk pada tidak sempat. Dia tak ada berjemaah dengan tu imam. Dalam masa tu imam berdiri, dia tak sempat sekadar masa. Ni kecah tu lah. Ada kira ada musim-musim dia tu lah. Sekadar masa yang membolehkan, yang mencukupkan ia makmum tu. Tak cukup dia tu membaca surah Al-Fatihah.
Tu kira mari. Dia mari Tok Imam duduk di hujung surah ke apa? Surah Qulhu. Ataupun je Tok Imam mula baca Qulhu. Nanti kita nak nampak gambar pula sekali lagi. Tok Imam duk mula baca Qulhu. Dia pun mari Allahu Akbar, takbir bersama Tok Imam. Allahu Akbar. Maka dia berdiri jugalah situnya. Berdiri tu dia jugalah. Tapi masa berdiri dia tu tak dead kalau nak baca Fatihah. Masa berdiri dia tu tak dead kalau nak baca Fatihah. Tak dead. Tidak sempat membaca surah Al-Fatihah. Membaca hingga tamat, hingga selesai, hingga habis. Dia tak dead nak baca habis tak. Tok Imam rokok, Allahu Akbar. Berarti masa telah tu start sangat. Tu nampak tu dah. Habis itu membaca tu mengikut takluk pada membaca. Dia tak boleh nak baca. Membaca mengikut pembacaan, mengikut qadar baca. Tu pembacaan pertengahan. Mengikut qadar bacaan pertengahan di kalangan orang ramai. Di kalangan orang ramai, jadi kebanyakan orang. Kebanyakan orang. Tulis situ sikit apalah. Kesimpulan situ. Tulis pada orang ramai tadi. Tulis orang ramai. Yakni ringkasnya kita kata. Ringkasnya masbuk itu ialah makmum yang berdiri bersama imam. Dan masa berdirinya tidak cukup dua puluh saat atau 20 winati. Iaitu masa ghalib orang baca Fatihah habis. Ini itu kesimpulan yang kalau tu ya, pada depan-depannya tu. Tu sekali lagi pada hayo yang dah dalam muka 10 tu, kalau kita tengok gak ya masa tu hak tu dah. Hak ni dia nak royah lah, nak ya cara rupa-rupa lah. Cuma ya ulang sekali lagi takrif dia. Umpamanya, misalnya, nak misal. Nampak gambar lalu kita misal ni. Misalnya seorang makmum masuk bersembahyang berjamaah. Masuk bersembahyang jamaah lewat. Jadi lambat. Dia masuk sembahyang jamaah tu lambat. Kira lagu mana lambat, iaitu lewat tu. Ni dobit lewat hok kira-kira sebagai masbuk lah. Tu. Dia mari lambat. Jangan lambat nampak di hujung akhir rakaat saja. Ni kira nak dobit masbuk.
Dia mari lama, iaitu lewat dia tu ketika imam membaca surah Al-Kafirun. Ketika imam membaca surah Al-Kafirun, membaca hampir tamat, hampir tak lupa pada membaca. Membaca hampir tamat, yakni dekat habis. Jadi kita dekat habis, itu. Hampir tamat di mana? Dekat habis. Dekat nak habis dah. Duduk di mana? Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Cerita misalnya. Mari tu imam duduk situ. Tu. Nampak tu dah. Tulis betul hampir tamat tu sikit. Tulis betul tamat. Adapun buat itu. Adapun kalau sempat berjamaah pada awal surah Al-Kafirun, maka dinamakan muwafiq lagi. Alah, mutuleh. Selit-selit aku tu apa benar. Tanah duk tamu lu, serah dua duk lu. Jangan tamu lah, ayah. Nane aku depan rumah ni. Tanah duk beli tamu tak ada. Nana stang tu. Tu kan semuk depan rumah belakang tanah dia ke apa pun dah. Semut-semut tu lah. Payah nak jalan ke rumah ni. Itu dia. Sekarang sana ni, maka dinamakan muwafiq lagi dah. Kerana surah Al-Kafirun masanya lebih daripada 20 wignati. Tu kalau kita kira baca 20 lebih sikit, 25 second lebih kurang tu. Kalau kira sungguh dia baca, kalau dia mari di awal Allahu Akbar dia dia. Tapi ni Musa kata hampir tamat. Tak apa lagi lah. Kalau yang misal surah Qul Huwallahu peningok, iaitu ketika membaca surah Al-Kafirun hampir tamat pada rakaat pertama misalnya. Tu. Kerana yang muwafiq masbuk ni berlaku pada tiap-tiap rakaat. Tapi golek kalau surah ke pada rakaat pertama atau kedua ialah dah. Surah orang baca je. Hampir tamat pada rakaat pertama. Makmum itu dinamakan orang masbuk, kata dia. Bermula makmum itu dinamakan dia orang masbuk. Makmum tu orang panggil masbuk. Bukan muwafiq dah kalau dia mari dari hujung. Sebab apa? Padahal dia berdiri juga dah. Dia berdiri juga dah tu. Dia akhir tu. Tapi panggil masbuk. Kerana apa dinama masbuk? Ilah dia. Dinama masbuk tu kerana masa qiyam. Jadi masa berdiri badar. Kerana masa qiyam jadi berdiri imamnya. Imam bagi makmum tu. Kerana masa berdiri imam dia tu berdiri imam, yakni berdiri bersama imam tu malah. Kerana masa qiyam berdiri, jadi berdiri bersama imamnya. Imam bagi makmum tu. Masa dia berdiri bersama tu imam tu tidak sempat, tidak cukup, tidak dan tidak membolehkan, tidak mencukupkan ia makmum tu
membaca Al-Fatihah hingga selesai. Tu. Tidak memboleh. Tulis pada tidak memboleh, yakni tidak memboleh pada ghalib orang ramai. Walaupun dia sempat habis Fatihah pada masa yang singkat itu, habis itu. Dia kata, hai kawan dek. Setah berkawan dek. 10 week ya Fatihah kawan. Tak apa mu masbuk lagi. Hai kawan dek. Dek tak dek bukan kira di mu. Bukan kira di tak imam. Kira di masa hok muda berdiri tu, orang biasa tu teluh tak baca Fatihah. Berarti dia dekat nak rokok tu syam tu tak ada. Dia kata kawan dia, walaupun muda baca pun mu nama masbuk lagi, cuma tak apalah mu rokok je sekali tak imam tak apa, sudah muda dah. Pisahnya dia baca cepat. Nampak tak gitu? Boleh. Tu gambar tu dah. Tadi nak boleh tengok. Mana tu imam tak ada dah. InsyaAllah. Kiri tu imam kurang belakang ke depan. Muslim kan ada Muslim. Ada tak? Muslim mana? Tulis. Ada tak? Demai. Dia mana Muslim demai ke? Lama dah. Makan apa lagi? Puasa baik nanti. Tu. Remeh. Cium ni banyak ni kaiwat ke apa ni dah. Kena jaga-jaga sikit lah. Nyakit beruk mari dah apa. Nah, tak asal lagi dia. Nyakit beruk kan. Tak lagi. Jamu tu sangat lah. Lepas ada getak tu beruk banyak. Tu. Lama penyakit beruk. Tak ada lagi, ada bunyi lagi isi ni. Allahu Akbar. Kata musannaf rahimahullah ta'ala, tetapi tu dia jawab misal pula. Tetapi sekiranya seorang makmum tu masuk berjamaah sembahyang isya, dia kata ni kira maya isya. Saat ni ikutlah maya apa pun. Isya ngorek ke subuh. Tetapi sekiranya seorang makmum tu masuk berjamaah sembahyang isya, berjamaah sembahyang isya, ketika imam bagi makmum tu hendak memulakan bacaan surah Ad-Duha, ya amin dah tu imam. Amin sikit tu Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha. Ya mari sampai situ tu imam mula wad-duha. Apa tu dah? Memula tu selepas Al-Fatihah. Kalau pula memula. Jadi tu imam hendak memula dah. Nak mula baca surah Al-Fatihah selepas Fatihah. Lepas pada amin tu dah nak mulalah Ad-duha. Rakaat mana ni golek ke? Duha ikutlah. Rakaat kedua ke rakaat pertama ke. Dah. Ya pun takbir. Allahu Akbar. Aku makmum siap. Lepas pada bab tu makmum tu kira kata dia tu orang apa? Makmum itu dinamakan muwafiq. Tengok di mula tu panggil muwafiq dah. Tak. Malaikat tu imam baca surat Duha sekerak. Tu. Baca 2 ayat. Rokok tu. Mula duk kira kata jadi muwafiq, baling hukum jadi masbuk.
Makmum tu. Tapi kalau Ghalib baca surah Duha lebih pada 20 wik, 30, 40 wik nanti. Dekat 60 wik Duha. Lebih lagi kalau imam baca lama-lama pula tak apa dah. Cuba kira. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Tu cepat dah, tu baca tu. Berapa? Apa kan? Berapa? 30 boleh 40 week nanti. Baca setara tu makhluk An-Nabi dia baca pula. Seminit. Tidak nak. Seminit tak boleh. Kalau kita ingin baca 2 ayat, musnah kita heret duha mari tu nak nampak luah. Tu pada hadis surah Al-Kafirun saat ni pun dah. Kalau dari awal. Kalau nak nampak luah sikit je. 40 ni banyak. Nampak tu dah. Makmum tu dinamakan muwafiq. Sebab apa dinamakan muwafiq? Kerana masa berdiri imamnya berdiri bersama imamnya. Ada. Kerana masa berdiri bersama imamnya, imam bagi makmum tu, masa tu sempat ia makmum, sempat ni dan dia tu membaca surah Al-Fatihah. Dia baca surah Al-Fatihah. Malaikat hidup galik, tak usah baca. Hak tu hukum lain pula lah. Tapi yang masbuk, yang muwafiq. Nampak tu dah. Dia kena baca habis jugalah. Kalau dia lupa ni, tak apa lagi ittifaq ulama antara Ibnu Hajar Isyarah boleh kata kalau lupa tak apa lagi, hukum dia baca habis Fatihah. Itu kan kalau dia lupa, tu ittifaq lagi. Kalau dia sengaja tinggal, tak boleh. Waktu tu dibenar pada yang itu imam dia terus sujud. Tu dia sengaja, dia tahu dah tapi tak saya baca. Kalau lupa, hukum muwafiq ittifaq antara dua ulama. Tu klik ke asal umi kita duk baca dulu. Tu. Maka kata dia, kerana masa berdiri bersama imamnya sempat ia membaca surah Al-Fatihah, sempat membaca tu mengikut pembacaan, mengikut qadar masa baca tu pembacaan, mengikut qadar masa baca huruf. Apa huruf? Badan orang ramai. Kira orang ramai tu tak baca Fatihah telah tu kalau nak baca wisna. Habis tu dah. Muwafiq nampak dah. Masbuk pun nampak dah. Padahal kecek dah di muka 10 dulu. Kecek dah sekali. Dan itu Musa kata orang masbuk atau makmum yang masbuk, hukumnya hukum orang tu. Hukumnya, jadi hukum sembahyangnya. Hukum sembahyang dia tu kira lagu mana? Dimaafkan meninggal baca Al-Fatihah. Ni ibarat yang jadi orang panggil tengok kaligus mampu. Hukum masbuk tu dimaafkan meninggal baca Al-Fatihah. Napa-napanya tak kena baca. Dah. Tengok tak kena baca muka dimaaf meninggal. Dak, dimaaf meninggal tu kira Quran. Kena kata lagu ni dimaaf tu betul dimaaf tu kena kata ini. Yakni diwajibkan dia baca Fatihah. Diwajibkan dia baca Fatihah qadar yang dapat. Qadar yang dapat. Jika
jika imamnya masih berdiri. Dan jika imamnya sudah rokok, dan jika imamnya sudah rokok, maka dimaafkan meninggal bacaan yang belum dibaca. Faham tu dah? Tu maksudnya lagu tu. Bukan kata takut faham lagu ni. Takut faham kata bila kita main takbir Allah, tu imam mula qul huwallahu ahad. Kita pun dah takbir Allahu akbar. Dah lah celah tu kita tak masa qul hu ni tak dah baca Fatihah. Aku ni masbuk dah aku ni. Bila hukum dia kata masbuk, takut faham sini kata hukumnya maaf meninggal Fatihah, pakai duk dia. Nanti tu imam rokok lagi, rokok tu. Bukan tu. Wajib kena baca celah tu. Qadah ia boleh. Faham tak? Wajib kena baca qadah ia boleh. Bukan kata kena tinggal dulu. Dah. Nak betul nak. Nampak tak? Nampak dah tulis tu, nampak tak? Belum tak? Tujuan Thai dia tu tujuan dia mau tulis besar-besar. Tujuan tu nak ayat wih. Tujuan dia mau window boleh tulis susah. Tu. Maka kalau tulis-tulis dulu tak asyik. Buat dia kan makan awak sona besar molek. Hai bet nama lah. Tak ni dah. Tak ni wala. Kalau tak tulis langsung tak asyik maksud. Kalau tulis le pun tak asyik maksud juga. Dua. Tu kena. Jadi untuk sahak ni, kitab sahak ni kena nadia semua dah lah ni. Dia dimaklum lagi. Kalau tahu kan nadia. Maknanya nak jadi bawa pernah dia juga dah. Dah. Tanah dia dah. Nadia juga ya sebab kitab. Dia nak doke. Malaikat kita qiyai tak apa. Khulasa tauhid Nadia tak? Nadia juga dah. Nadia dah. Orang dah mujur. Oh, mujur lah. Ada boleh ada tempat. Anuh luah. Anuh hal ni. Boleh luah mujur. Tulis we susah. Kenapa? Allah juga. Dia bawa kalau pilot, nanti kalau pilot dia bukan tabiat tulis le dak kalau. Nak tulis susah tak sedap. Dia kena tulis le. Kena bakal kalau lah pula. Nama kalau gapo? Harga 5 kok. Tak apa dah. Tulis lah. Kalau harga apa pun boleh tulis. Yang pentingnya bila kena air dia tak jadi huruf dia tak pecah. Cari kalah habis itu. Bila kita kena air apa pun jadi tak ada masalah pun. Ni dawak satu jenis kadang-kadang kena air sikit pun. Kau tu nyanyi. Tak ada saka ada tuju dak. Cari kalah jenis tu, kalah jenis tak air kena tak pecah huruf. Tu dia. Kata dia Musannif rahimahullah, dimaafkan meninggal baca Al-Fatihah. Tak kena baca dah. Datuk Imam rokok dah tak kena baca. Sebab apa dimaaf? Ilat pada dimaaf. Kerana surah Al-Fatihah yang belum dibaca. Tengok dalil. Tengok kecek. Ni dalil kata hak sat ni tu kecek semampu sikit. Kerana surah Al-Fatihah yang belum dibaca pada awalnya. Tulis pada belum dibaca tu. Tulis pada yakni kerana
Kerana sempat berjamaah ketika imam hendak turun rokok. Ketika imam hendak turun rokok, dia mari kebir tu Allahu Akbar, tu imam nak turun rokok dah. Tak ada nak baca tu. Lepas tu belum dibaca lagi. Faham tak? Atau sempat dibaca sebagian saja. Atau sempat dibaca sebagian saja. Sebagian walaupun satu ayat. Walaupun satu ayat. Dia baca satu ayat je. Tu imam rokok. Tu dia. Surah Fatihah yang belum dibaca atau sempat dibaca sebagiannya saja oleh makmum itu. Oleh tu fa'il belaka tu. Fa'il bagi belum dibaca dan fa'il bagi sempat. Kalau takdir ibarat kena kata gini, kerana surah Fatihah yang belum dibaca oleh makmum itu, faham tak? Atau surah Al-Fatihah yang sempat dibaca sebagiannya saja oleh makmum tu. Surah Al-Fatihah tu semuanya, semua surah Al-Fatihah tu kena dobit malah. Ya semuanya kena baca asing-asing tu. Lama baca dibaca sebagian saja oleh makmum itu semuanya. Dah oleh makmum itu. Lepas tu semuanya, semua Fatihah itu ditanggung oleh imamnya. Imam bagi makmum itu. Semua baca Fatihah ditanggung oleh imam. Apa mana ditanggung oleh itu imam? Tulis pada ditanggung, yakni dimemadakan dengan bacaan imam saja. Dimemadakan dengan bacaan imam saja. Bukan makna ditanggung kewajipan baca Fatihah itu. Terjaga. Kat Datuk Iman ni, ya buku ni, ya wasoah kena tanggung Fatihah orang. Biasa berat lalu dah. Kawan pun bobo baca kena, dia kena tanggung Fatihah rema pula. Sampai tu tak saya Datuk Iman. Tak saya Datuk Iman takut kena tanggung tu. Dia kata, mu duk fikir kata support bawa tanggung bawa berat-berat ni. Tak, bukan mana tanggung lagu tu, bukan tanggung wajib baca Fatihah rema, bukan. Maksud ditanggung, yakni kalau makmum masbuk ni mada dengan baca tu imam. Dia memadai dah. Pada dengan tu imam tu. Tu maksud tanggung. Pada yang tu imam tu, makmum tak kena. Pada yang tu imam. Tu mana tanggung. Jadi tafsir maksud tu jadi tak beratlah dalam. Lafaz tanggung ni bunyi berat. Bunyi berat. Kadang-kadang tak situ imam kita takut kena tanggung pada dia. Tu. Habis itu kata Musannif rahimahullah, hak tu bakal tak potong imam, pakai dia cara. Pakai mada dengan hak dia. Kita sekadar kita boleh. Terokok Allahu Akbar. Habis itu. Nampak tu dah. Hak tu rupa orang masbuk. Nanti Musannif nak buat rupa kita tengok hak tu nyata lagi. Syarat masbuk seperti berikut. Ya buat syarat mai 2 3 pun. Syarat masbuk. Syarat dinamakan masbuk. Syarat dinamakan masbuk.
dan dimaafkan tinggal Fatihah itu. Itu maksud syarat masbuk. Syarat masbuk, apa syarat masbuk? Syarat yang dinamakan masbuk, syarat dinamakan masbuk dan syarat meninggalkan Fatihah. Boleh panggil orang itu orang masbuk dan Fatihah dia tak kena baca tu imam pakai madar dengan tu imam tu. Syarat mana tu? Syaratnya seperti berikut. 3 syarat Abu Sanawai. Satu, kata dia, hendaklah imam bagi masbuk itu, tu imam dia tu, hak ni bersakut untuk imam sikit. Hendaklah tu imamnya itu suci daripada hadas, yakni sama ada hadas kecil atau besar. Hadas ni dua, sama ada hadas kecil atau hadas besar. Tu imam mesti suci daripada hadas. Kok mana sakut tu imam pula, nanti kau dia. Dan najis atau kepada hadas, suci daripada najis, yakni najis yang tiada dimaafkan oleh syarak. Yakni najis yang tiada dimaafkan oleh syarak. Tu imam jangan bi ada najis teka tu, jangan bi ada hadas teka tu. Kok mana Tulis situ. Yakni kalau makmum itu sempat berdiri ketika imam mulai baca surah Qul huwallah, kita kata. Kemudian di akhir surah imamnya kedatangan najis atau berhadas, maka dia itu bersama jamaah Madinah. Dalam hal dia itu bersama jamaah dengan, tetapi dia masbuk, maka tak sah sebagai masbuk tu. Pada habis panak ya, kalau kedatangan najis atau imamnya dalam hal dia itu berjamaah dengan imam, tetapi dia masbuk, maka tak sah sebagai masbuk itu. Maka kalau kedatangan najis atau imamnya, kau tengok dobek dia dipening, hak dobek dia pun jadi pening. Maka kalau kedatangan najis atau imamnya dalam hal dia itu bersama jemaah dengan imam, datang najis atau imam dalam hal dia tu bersama jemaah imam,
maka tak sah semaya masbuk tu. Dia masbuk je. Tu dia. Nak taswir rupa. Kena tak molek. Taswir rupa tak sah tu. Kalau kedatangan najis, datang teko mana? Datang teko rokok atau tidak? Maka tu email tak sah semaya dia. Kita pun tahu, baru nyata kata tak sah. Tak sah tu masing niat duk sorai lah maya masing-masing. Bila nyata kata email kedatangan najis ketika tu. Ada kedatangan najis ketika tu. Maka masing-masing semaya. Hak masing-masing semaya tu sah tak sah? Hak tak sahnya hak mana? Hak masbuk tadi. Kerana nak memada dia tak ada baca Fatihah. Tasawuf rupa tu. Saat ni tulis lagu mana? Tak lagi. Sang tahu aja kan? Maka masalahnya dompet kita sendiri pun kita jadi itu sikit, jadi miskin mari sikit. Tulis dah tu, tapi jadi sikit atas nak taswir rupa dia masalah ni. Tu lagu mana? Tu cara dia dah. Tinggal lu yang pertama tu tinggal dulu. Nanti nak kita tengok nyata sikit lagi dah kitab satu. Kok dah mesti pun wasa tak sedap lagi. Jadi wasa kok mana dah. Maka kalau kedatangan Nabi atau imamnya dalam dia itu bersama jemaah dengan imam tetapi dia masbuk, maka tak sah sembahyang masbuk itu. Tak nampak lagi. Nampak lagi kan? Nampak dah. Oh ya, dia mau. Tak juga. Tak juga dulu. Tak nombor satu tu kita tinggal dulu. Taswir masalah dia tu. Ya buat masbuk, buat muafiq sah. Tapi masbuk ni tak sah. Tak sah. Dia kat gua nanti tengok. Kalau masalah kedatangan najis, nanti semula. Kedua, hendaklah rakaat yang makmum masbuk mengikut imam itu bukan rakaat yang lebih. Bukan rakaat yang lebih. Hendaklah rakaat yang makmum masbuk mengikut imam itu bukan rakaat yang lebih. Yang lebih. Jadi yang lebih bagi imam itulah. Yang lebih, jadi yang lebih bagi imam tu ada boleh makmum boleh dia baru mari. Faham tak? Lek bagi tu imam tu lebih dah. Umpamanya misalnya rakaat kelima. Tu imam naik lupa. Dia lupa. Faham tak tu dah? Dia lupa kata rakaat yang kelima dah. Ataupun boleh dia
Dia tak cerak. Pakai 3 ke 4. 3 ke 4. Rakaat yang 3. Padahal yang kelima dah. Dah. Gitu dah tu. Kau dulu yang 5 tu dia boleh syok dah. Yang 5 tu syok dah. Dia rakaat ke-4 dah. Dah. Kau duk buat ni. Yang ke-4 ke yang ke-3. Yang ke-4 ke yang ke-3. Yang ke-4 ke yang ke-3. Dia kena ambil awak mana? Dia kena ambil 3. Tok email tu dia kena ambil 4 ke 3. Ni yang ke-3 ke yang ke-4 dah. Dia pun kata naik, dia kata 3 bagi dia. 3. Bila dia ambil 3, dia naik tambah satu lagi, satu rakaat lagi. Kerana wajib imam tu dia kena naik tambah satu rakaat lagi, start lagi. Sawi-sawi bagi dia tu dah. Dia naik rakaat yang ke-5. Kalau kira-kira bagi dia tu yang ke-5 dah. Naik yang ke-5. Baik makmum lagu mana buat? Makmum kena kata mana? Makmum ni buat baik dah. Dia kena royak tu imam. Dia kena royak tu imam. Tak ni tu imam syok dah. Dia makmum ni subhanallah. Subhanallah. Subhanallah cakap dah, tak dengar. Ada berlaku masalah tu. Tak dengar kata orang subhanallah. Dia makmum tak boleh turut. Makmum ni dia duduk kat 4 dah, buat belakang tu. Dia duduk yang ke-4. Dia tak boleh turut imam tu. Dah tak kan? Ya kerana tu imam tu naik yang ke-5 dah. Bila tu imam naik dengan sebab yang ke-5 tu, makmum tu tahu dah kata tu imam yang lebih. Bagi makmum tak boleh turut. Kerana perbuatan imam ketika tu tak lepas pada 2 kelakuan. Satunya barangkali dia lupa. Lek ia tak apa lah lek ia tu. Lek ia kira cara dia. Barangkali dia lupa, maka perbuatan orang lupa tak boleh kita ikut. Dan boleh dia sengaja. Kalau dia sengaja batal tak imam. Sengaja nak ditambah yang ke-5 tu. Kalau sengaja tambah, semata-mata tak ada hak kipah je tambah lagi, batal tak imam tu. Maka perbuatan orang batal tak ada kita ikut juga. Dapat tu dah. Maka ketika tu makmum kena tunggu. Ketika tu makmum boleh 2 masalah. Boleh makmum tu nak barakah ataupun tunggu dia turun lagi. Nak wisalah sekali dengan dia. Ya boleh. Masalah tu. Jadi orang baru mari tu. Dah. Orang baru mari. Dia nampak tu imam duduk diri baca tu, dia buat Allahu Akbar, takbir. Takbir baca apa dia? Tu. Dia mari pak tu imam pun rokok. Allah, dia pun rokok dengan tu imam. Rokok dengan kali tu imam. Tapi bagi dia tu dia tak tahu lagi dah. Kata rakaat tu lebih. Kalau dia tak tahu tak apa. Dia maya tu. Tapi bila maya kita patut nampak dia mau duduk belakang tu. Nyata kata rakaat yang dia turut mari tu rakaat yang lebih dah. Maka rakaat tu tak dibilai bagi makmum tu. Walaupun dia tu kira dia masbuk dah. Dia ada rakaat tapi tak bilai bagi dia. Tak bilai. Dia kena tambah satu lagi. Kerana rakaat tu tadi iktibar bagi hak dia. Kerana rakaat tu rakaat lebih. Kalau tak tahu tak apa. Maka sudah lihat tu. Tak tahu tak apa pula. Habis tu yang kena buat misal sikit. Betul kata rakaat yang ke-5 tu. Misalnya buat gini. Misalnya imam itu bangun qiyam rakaat yang ke-5. Dengan sengkanya rakaat yang ke-4. Tak apalah imam tu. Dengan sengkanya rakaat yang ke-4.
dan tidak sedar imam itu. Tidak sedar imam itu dengan tasbih makmum di belakang. Dengan tasbih makmum di belakang. Subhanallah, tuan kata. Maka makmum di belakangnya tak wajib mengikut imam. Dan hendaklah duduk tasyahud nanti imam turun. Ataupun jadi mubarakah, dua itulah. Tiba-tiba datang seorang untuk jadi makmum dengan imam yang berdiri pada rakaat yang lebih itu. Maka tidak sah sembahyangnya kalau dia mengetahui keadaan rakaat yang lebih itu kalau tak ni kita dah, maka tidak sah sembahyangnya dah. Bukan tak sah tu. Bukan tak sah. Jadi makmum dah. Maka tak sah tak ni tu kena tadi. Maka tidak dibilangkan rakaat itu bagi makmum itu dan tidak memadai dengan Fatihah imam pada rakaat yang lebih itu. Habis itu bukan tak sah. Jadi makmum itu yang ikat jenung sampai kesalahan tu sah jemaah dah. Sah jemaah tu sampai kesalahan tu. Tok imam selama tak salah boleh kita jadi semaya dengan dia. Cuma rakaat tu tak bilai. Tak bilai bagi dia. Nak pergi memadar dengan Fatihah imam di rakaat tu tak boleh. Fatihah yang nak tanggung kita tak boleh. Fatihah di rakaat lebih tu nak tanggung kita tak boleh dia. Dah tak Mak? Dah. Mak dah tulis tak? Kita tengok dia Mak budak-budak. Kita tengok Mak. Bapa Mak lah baca Mak. Baca sikit. Untuk mengesahkan. Dengan sebuah rakaat dia sengkau kata kat pak dia bangun. Ni ada cara dia lah yang kira tu. Lepas tu dan tidak sedar imam itu dengan tasbih makmum di belakang. orang subhanallah dah ya tak khabar. Maka makmum di belakang tidak wajib mengikut imam dan sunat duduk tasyahud. Nanti imam turun, tiba-tiba datang seorang untuk jadi makmum dengan imam
yang berdiri pada rakaat yang lebih itu, maka tidak dibilang rakaat itu bagi makmum itu, dan tidak memadai dengan Fatihah imam pada rakaat yang lebih itu. Tak ada. Jadi Fatihah tu imam dia dekat tu tak tanggung kita tak boleh. Nak makan kami pun sebut tak apa tanggung tu imam ada. Dan kalau dia ada Fatihah pun, kalau dia tahu dah. Kalau dia tahu kata rakaat tu rakaat lebih, dia baca Fatihah juga sekali dengan tu imam. Rokok dia tak bila. Rakaat tu tak bila. Dia ada rokok, tu imam rokok. Dia pun rokok tu. Rokok tu tak bila. Tak bila bagi dia. Bukan kata kawin boleh sekat dah weh. Tak bila sebab rakaat tu dah lebih bagi imam. Lagi kita kena tambah sebab tu. Dah tu dah. Kalau mari lebih. Nampak tak tu? Tu. Dan asal bisa level kalau dia tahu kata imam lebih tu, kalau tahu kata imam lebih, maka dia tak naik, tapi dia tak tahu. Dia pun nak juga. Lepas tu dia turun naik lagi, baca Fatihah. Lagu mana tu main turun mana? Dia lebih lah, siap. Turun juga. Dia naik bila tu imam turun, nyata dah lah. Tu imam turun tu. Mau tu. Berarti kawan turun orang lebih. Orang tak cukup, bukan orang tak cukup, orang lebih. Kawan turun orang lebih ni, maka mau kena turun juga. Wajib turun tu untuk imam. Pak tahu. Tapi kalau pak tahu, naik tu tak boleh. Naik turun tak boleh, nak bawa pergi batas semayang. Naik tak boleh. Kena nak turun. Pak ni. Pak tak tahu dia turun pergi. Tak apa, tak bila apa lagi dia turun kalau tak tahu tu. Makmum tu. Tapi bila nyata turun, dia kena turun. Ada orang ni malaikat ni mufarakah. Pakai suku. Tak apa. Tapi kalau dia imam turun, dia kena turun. Pak tak tahu ni. Tu. Lupa sama lupa orang bagi. Tak reti sama tak reti. Turut ni. Apa syarat tak kira. Mesti lupa tu. Tak tahu tu tak apa. Balik kisah lelaki-lelaki hak depan tu duduk. Orang belakang tu bangun lagi. Hak tak tahu perkara tu. Hak tu masalah. Tak apa kawan tak tahu apa. Dia tak tahu hukum dimula lagi dah. Dia bangun lagi. Dia bangun gila dekat dia tak tahu. Ya kalau tak tahu kata haram tu syarat maaf tak. Tak tahu kata haram naik. So, dan tak tahu kata mak tu imam bangun lebih. So, tak tahu tak apa, tak tahu kata haram. Tu dia. Kenapa tu dah? Kena benar lah mana. Nampak di dah tu, nampak di pol kita tu, di tanah. Tak jauh dulu tepi. Aduh. Tu. Tengok masalah tu. Maka dia kata rakaat tu tak dibilang. Tak bilang. Seperti juga kalau Jumaat. Tak bilang tak boleh. Jumaat 2 rakaat dah. Lepas tu imam naik ke yang ketiga. Lupa. Makmum lain duduk. Jumaat dia 2 rakaat ya. Maka kawan ni mari niat Allah. Mujur boleh rakaat dah. Lepas tu nyata kata rakaat itu tu rakaat yang lebih. Maka tak boleh. Jumaat bagi dia. Kena tamam semaya zuhur. 4 rakaat. Bukan kata buat sama satu lagi. Tak.
Kerana rakaat tu rakaat yang lebih. Nampak tu dah. Habis itu yang ketiga kata dia, hendaklah makmum yang masbuk itu sempat rokok. Ni biasa dengar. Hendaklah makmum yang masbuk itu sempat rokok dan rokok, sempat rokok, jadi rokok bersama imam. Ya, kena rokok bersama tu imam. Tu. Sempat rokok, dia kena kata lagu mana? Sempat rokok, yakni sempat rokok dalam rokok imam. Dalam rokok imamnya. Sempat rokok dalam rokok imamnya. Le makmum tu dia rokok dalam rokok tu imam. Jadi kira nampak rokok suku-suku, tu imam suku, ya suku. Sempat rokok dalam rokok imam dan mempunyai tumakninah. Dapat tumakninah, mempunyai dapat tumakninah. Dalam rokok tu dia dapat tumakninah. Duk tenang kejap anggota sekadar subhanallah. Tu dia. Tu. Bukan dia baru turun tu imam benar dah. Tak ada tumakninah dalam rokok imam. Bukan lagu tu dah. Dia ada tumakninah. Sempat rokok tu sebelum imamnya bangkit daripada rokok. Takluk pada mempunyai tumakninah pun tak apa tu. Mempunyai tumakninah sebelum imam bagi makmum tu bangkit daripada rokok. Bangun daripada rokok kepada i'tidal. Sebelum tu imam nak naik sami Allahu liman hamidah, dia tumakninah tu. Barulah i'tibar rakaat masbuk itu. Faham tak? I'tibar rakaat masbuk itu. Kalau tak ada tumakninah, masbuk saja nama ya. Tak boleh rakaat. Pasal apa? Tak ada tumakninah. Pasal ni betul juga. Namanya masbuk tapi tak boleh rakaat. Pasal dia tu pada rakaat yang lebih kan. Rakaat tu dia tak boleh. Habis itu dia. Masalah haji tu nanti kira kali insya-Allah kita tengok sebulan. Taswir rupa. Taswir rupa. Tu imam tinggi berlaku najis ketika mana? Ketika mana? Kau kira sapi satu rakaat. Maknanya kalau tu imam pergi berlaku najis tu, teka sami Allahu liman hamidah dah. Tu lagu mana? Dah tak dia? Kita tengok lagi. Hak tu rakaat pertama tu. Syarat pertama tu nanti kita kali. Contoh dan gambaran masbuk. Tengok. Masa. Nah, lihat lagi sikit. Buat satu masalah lagi dah. Buat contoh pertama. Dia nak Salman tengok je juga. Tak boleh dah. Yang buat separuh mang. Tengok soal lagi. Contoh dan gambaran. Hak tulah lah tu. Contoh, misal dan gambaran rupa masalah bagi masbuk. Nak nampak misal dan gambaran rupa masalah bagi masbuk adalah seperti keterangan berikut lagi akan datang. Keterangan lagi akan datang. Dia kata no. Contoh pertama, nak nampak rupa ya ni, kalau faham daripada takrif ni faham dah masalah. Nampak rupa. Setengah daripada makmum itu. Setengah daripada makmum itu pada mula makmum tu. Pada mulanya, yakni seperti pada rakaat pertama. Itu kita kata, yakni seperti pada rakaat pertama. Dimula kita kata mula. Mulanya jadi supaya pada rakaat pertama misalnya dah. Misalnya pada rakaat pertama, makmum tu dia adalah orang muafiq. Makmum tu orang muafiq pada rakaat pertama. Faham tak lagi? Muafiq kat mana?
Rakaat pertama dia baca Fatihah. Dan masa berdiri dia bersama imam tu 20 30 dah lebih dah. Lebih dah. Maka dia tu muafiq pada rakaat pertama. Apa tu dah? Di dalam menunaikan peraturan-peraturan sembahyangnya, ia terlewat. Nanti ini ulang dah. Di dalam menunaikan peraturan-peraturan sembahyangnya, sembahyang bagi makmum itu. Apa maksud menunaikan peraturan? Yakni apa itu? Yakni selepas dia rokok, pada rakaat pertama dia terlambat pada kerja rukun yang lain-lain. Seperti i'tidal dan sujud. Lama dia duduk galik. Sujud pun lama. Tak boleh makmum ni. Duduk antara duduk sujud pun tak apalah, tak boleh lama situ. Sekadar masa terik igak tu pun. Sujud pula yang kedua. Dia ngok-ngek cara dia. Ia muafiq dah. Rakaat pertama tu. Dalam menunaikan peraturan-peraturan sembahyangnya, sembahyang bagi makmum tu, ia makmum tu terlambat pada kerja rukun yang lain. Kata dah. Belum sempat ia makmum tu bangkit qiyam. Jadi qiyam rakaat yang kedua masalah. Belum ia makmum tu bangkit qiyam. Jadi qiyam pada rakaat yang kedua masalah. Rakaat kedua je nak naik dah. Rakaat kedua tiba-tiba imam bagi makmum tu telah rokok dah. Jadi rokok pada rakaat kedua. Telah rokok, jadi rokok pada rakaat kedua. Atau hampir rokok, ataupun dekat-dekat dah rokok lah dia naik lagi. Ngok-ngek ya dah. Apatah lagi kalau rakaat yang kedua dia tasyahud. Tak ni kan. Rakaat yang kedua tu yang muafiq molek, lepas tu duk tasyahud panjang tu, tok imam tu naik mari nak rakaat ketiga, tok imam rokok. Tu klik tu hak dulu. Ni kita buat nampak rupa ya ni bukan baru dah. Hak dulu dah duk kecek. Dia naik mari tiba-tiba imamnya telah rokok atau hampir rokok. Apa kita nak kata? Hukum makmum itu ialah orang masbuk. Hukum makmum itu yakni pada rakaat yang kedua. Pernah kata itu? Hukum makmum itu yakni pada rakaat yang kedua tu ialah orang masbuk. Rakaat pertama muafiq, rakaat kedua jadi masbuk dia. Lepas tu kira ketiga pula. Ketiga kalau dia berdiri bawah lat gabah muafiq klik. Lagu tu lah hukum duk jadi pusing-pusing mari. Kadang-kadang orang tu muafiq 4 rakaat lalu. Kadang-kadang orang tu masbuk 4 rakaat lalu. Dan kadang-kadang orang tu muafiq pada setengah dan masbuk pada setengah. Tu. Dia berlaku pada 4 rakaat, pada semua rakaat. Apa tu dah? Jika ia makmum tu sempat qiyam, sempat berdiri betul, dia dah berdiri. Ni. Dan terus rokok dan selalu rokok. Tu. Terus rokok. Tu. Lepas tu kata gini, terus rokok dan dapat tumak nino dalam rokoknya. Buat itu. Dan terus rokok dan dapat tumak nino dalam rokoknya. Hak tadi. Ia pun berdiri dan rokok selalu dan dapat tumak nino dalam rokoknya sebelum imam bagi makmum tu bangkit daripada rokok. Sebelum pada tu imam bangun daripada rokok, ia dah rokok dan dapat tumak nino. Itu dah.
maka ia makmum itu mendapat rakaat itu. Jadi rakaat yang kedua itu dapat rakaat yang kedua tu. Rakaat kedua boleh dia. Fahamnya kalau you tak ada tu maknina ataupun tak ada rokok tu imam bangun aktif dah, rakaat tu tak boleh bagi dia. Tak boleh dah lagi dia. Maka you kena turut tu imam buat apa tu imam buat. Malaikat dia nak mufarakah. Suku nak baca Fatihah semula, nak baca Fatihah aku, tak apa. Maka ia mendapat rakaat itu. Faham tu dah? Apa dah? Qiyam ni bila jadi qiyam sampai kepada qiyam. Lepas tu tumak dia dalam qiyam tu. Dia iktibar qiyam dia juga tu supaya kita dengan takbir tu imam. Tu imam kita mari. Allahu Akbar. Kena qiyam dulu. Barulah rokok. Lepas tu kalau dah tu maknanya dalam rokok dah. Kata dah. Yang ni marilah kuning. Ni kata tu imam nak rokok yang mari pun. Tu imam rokok orang lain. Allahu Akbar. Tak boleh. Dia kena qiyam dulu. Allahu Akbar. Itu rokok. Betul dah. Bukan kata turun pergi sekali dengan bat tu. Memang apa? Allahu Akbar. Bat hok mana hok? Jadi bat hok mana? Bat hok kebay qiyam tu kan? Bat hok rokok. Mana? Beli. Dia kena berdiri dulu. Qiyam tu lah. Dia dah sempat qiyam, dia bangun Allahu Akbar. Rokok tu. Rokok tu terus rokok sebelum imam tu bangkit daripada rokok. Maka ia mendapat rakaat itu. Dimaafkan dia makmum itu meninggal bacaan Al-Fatihah. Dimaaf baca. Tak kena baca kerana Fatihah ditanggung oleh imam. Kerana Fatihah dia ditanggung oleh imam. Nampak tu dah? Tu masalah dia satu lupa ya tu. Lupa yang kedua insya-Allah kita hubung semula. Tu imam cepat baca dah. Rakaat pertama pun cepat. Kalau kira suruh tak ada. Tu imam tu 15 week nanti dia rokok dah. Pasal jadi baca cepat. Berarti kita ni tak ada mau. Tak ada tau. Kira jadi masbuk. Kira masbuk pada 4 rakaat. Wah kata imam tanggung. Tapi tu imam dia baca kena. Faham? Baca betul, baca kena. Bukan tak jaga makhraj apa dak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aduh tak jadi. Baca cepat serta kena. Tapi pasal dia baca cepat, dia orang cepat. Maka baca dia tu cepat sehingga masa kita baca pada urut tak ada nak baca Fatihah. Tu dia contoh yang kedua. Nanti tengok semua. Jadi masbuk juga tu pun. Sabit juga ada masbuk semua lalu. Baik dah. Sekarang tu dulu kembali kata contoh kedua. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa nahnu mustajab. Nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.